Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Hafiz bin Jamaluddin, UFK 220031 akan membentangkan tajuk berkenaan dengan harta sepencarian. Okey. Terlebih dahulu kita lihat asal wujudnya harta sepencarian. Harta sepencarian wujud berdasarkan peruntukan undang-undang yang asalnya daripada adat Melayu yang jelas tidak bertentangan dengan undang-undang syarak dan sesuai dengan maqasid syariah dan akhirnya diguna pakai di tanah Melayu ataupun Malaysia sebagai satu undang-undang Islam. Maksudnya kat sini, wujudnya harta sepencarian ini adalah berdasarkan adat Melayu yang tidak bertentangan dengan mana-mana hukum syarak. Dan diamalkan seterusnya. Dia menjadi satu undang-undang yang diterima pakai di Malaysia. Daripada adat ataupun uruf menjadi satu undang-undang Islam. Itu sejarahnya. Kita lihat apa definisi harta sepencarian. Harta sepencarian adalah harta sama ada harta alih ataupun harta taklih yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta itu juga termasuk harta yang diperolehi sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditingkatkan nilainya dalam masa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan mereka bersama. Maksudnya kat sini harta sepencarian itu boleh didefinisikan sebagai sama ada harta alih ataupun harta tak alih. Harta tak alih ni macam rumah tanah lah, harta alih duit simpanan saving, kenderaan, barang kemas, itu bentuk harta alih. Jadinya apa-apa harta ini sama ada wujud dalam tempoh perkahwinan ataupun sebelum lagi perkahwinan. Tetapi boleh dijana ataupun boleh mendatangkan hasil kepada pasangan tersebut dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya kat sini kalau dia boleh dia akan dianggap sebagai harta sepencarian. Definisi ini adalah berdasarkan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan ataupun dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Johor, Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sabah, Sarawak, Terengganu, Perak, Kelantan dan Perlis. Majoriti definisinya adalah serupa dalam enactment ataupun Akta Undang-Undang di negeri masing-masing. Cuma berbeza di negeri Kedah sedikit, dia tidak ada definisi khusus atau tak ada peruntukan khas berkaitan dengan harta sepencarian, tetapi pengamalan di Mahkamah Negeri Kedah menerima pakai boleh membuat tuntutan di Mahkamah harta sepencarian ni. Kita lihat pula dalil keharusan harta sepencarian. Macam mana harta sepencarian ni, apa dalil yang menyatakan berkenaan dengan harta sepencarian? Kalau kita tahu tadi sejarahnya, dia tidak ada, dia daripada uruf ataupun adat yang menjadi satu undang-undang Islam akhirnya. Dalil berkenaan dengan harta sepencarian pertama, ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 lah. Yang kat sini menyatakan, maksudnya kat situ, kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Itu maksudnya orang lelaki ada bahagian mereka dan orang perempuan ada bahagian mereka. Ayat Nisa, surah An-Nisa ayat 32. Begitu juga dengan hadis riwayat Abu Daud. Apa yang bermaksud apa yang dipandang baik oleh orang Islam baik juga di sisi Allah, dan apa yang buruk dilihat buruk oleh orang Islam maka demikian juga di sisi Allah. Maksudnya apa yang baik pada orang Islam baik di sisi Allah, buruk di sisi orang Islam, buruk juga di sisi Allah. Maksudnya kat sini kedua-dua dalil ini menunjukkan dia tidak menceritakan khusus tentang harta sepencarian, tetapi apa yang baik tu boleh diterima pakai. Maksudnya harta sepencarian sekiranya dia boleh memberi kebaikan, maka teruskanlah. Kat situlah dalil keharusan harta sepencarian. Seterusnya kita lihat pula kepada sebab tuntutan harta sepencarian. Macam mana harta sepencarian ini boleh dituntut. Dalam 3 keadaan. Pertama, berlaku perceraian. Perceraian dan suami isteri. Bercerai, suami isteri dalam tempoh perkahwinan boleh buat tuntutan harta sepencarian. Yang kedua, dalam keadaan kematian. Suami isteri meninggal dunia salah seorang, boleh menuntut harta sepencarian. Yang ketiga, berlaku poligami dalam perkahwinan. Sama ada isteri boleh menuntut harta sepencarian. Seterusnya, penentuan harta sepencarian. Macam mana harta sepencarian ini ditentukan? Kalau ikutkan ada 3 kaedah ataupun 3 sebab dalam penentuan
kadar harta sepencarian. Pertama, dia akan melihat kepada sumbangan langsung ataupun sumbangan tidak langsung ataupun dalam tempoh masa perkahwinan. Dalam 3 keadaan ni. Okey, kita lihat dulu dalam keadaan sumbangan langsung. Apa dia sumbangan langsung dalam tempoh perkahwinan yang boleh dianggap diguna pakai ataupun dianggap sebagai boleh membuat tuntutan harta sepencarian? Pertama, menggunakan wang sendiri untuk membayar deposit dan angsuran rumah. Contohnya suami isteri membeli rumah, seorang guna deposit dia, seorang lagi guna nama dia untuk beli rumah. Jadinya berlaku apa-apa dalam 3 keadaan tadi boleh tuntut harta sepencarian. Okay, seterusnya menggunakan nama dalam aset. Contohnya suami beli aset, isteri yang bayar. Kalau ikutkan aset tu adalah milik suami walaupun loannya adalah nama isteri. Okay. Dalam keadaan itu boleh tuntut harta sepencarian. Seterusnya membuat pinjaman di bank. Seterusnya menjadi penjamin atas pinjaman, sama ada suami ataupun isteri mulakan perniagaan, seorang tu buat pinjaman, isteri buat pinjaman, suami pula mulakan perniagaan. Dalam keadaan macam tu pun perniagaan yang diusahakan tadi boleh dianggap sebagai harta sepencarian. Itu bentuk-bentuk sumbangan langsung. Seterusnya kita lihat sumbangan tidak langsung. Apa dia bentuk sumbangan tidak langsung? Okey, menjadi isteri yang taat, bertanggungjawab dan menjaga maruah suami. Yang seterusnya menjaga rumah tangga dengan baik, menjaga makan minum suami dan anak dengan baik. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya ada anak yang di bawah umur ataupun OKU. Tanggungjawab isteri inilah dianggap sebagai sumbangan tidak langsung ke atas harta yang boleh dituntut. Okey, dalam satu keadaan lagi, tempoh masa perkahwinan. Tempoh masa perkahwinan juga dianggap sebagai satu yang relevan untuk menentukan kadar harta sepencarian. Okey. Bagaimana permohonan harta sepencarian dibuat? Okey, kita kalau nak tahu permohonan sepencarian ini dibuat melalui mahkamah. Sebenarnya permohonan harta sepencarian adalah dibuat di mahkamah syariah. Penentuan perintah harta sepencarian berdasarkan kepada persetujuan, perdamaian atau suluh, persetujuan penjualan, pembahagian sama rata atau pertimbangan mahkamah dengan mengambil kira kadar munasabah dan takat sumbangan. Okey. Kalau ikutkan harta sepencarian ni dia tidak ada spesifik ataupun skala yang khusus untuk menentukan satu-satu kadar dia berapa yang layaknya harta sepencarian ni. Namun kadar ni bergantung pada pembuktian ataupun keputusan hakim di mahkamah. Okey, kalau boleh saya sharekan sedikit macam mana proses tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Okey. Proses tuntutan harta sepencarian mahkamah berlaku, pertama dia mula dengan tuntutan pemohon, sama ada suami ataupun isteri, tuntutan ataupun plaintiff. Pemohon tadi buat tuntutan di mahkamah berkenaan dengan satu tuntutan yang dia nak buat ke atas harta sepencarian tersebut. Okey. Bila dia dah buat tuntutan di mahkamah, dia akan filekan permohonan berserta dengan bukti ataupun lampiran yang dikemukakan. Seterusnya pihak-pihak ni akan dipanggil untuk suluh dulu. Mahkamah akan panggil untuk suluh ataupun kita panggil proses perdamaian suluh ni. Sama ada dapat keputusan ataupun tidak, persetujuan kat situ, kalau boleh selesai kat situ, dia akan putuskan kat situ lah. Hakim akan putuskan buat perintah untuk keputusan atas pencarian. Kalau sekiranya tidak ada persetujuan dicapai ketika proses suluh, sebenarnya dia akan pergi kepada proses perbicaraan lah. Dia akan saman pihak tersebut untuk hadir ke mahkamah untuk penentuan perbicaraan lah. Dan bila dah dipanggil perbicaraan dan sebagainya, dibuktikan setakat sumbangan dan sebagainya, hakim berpuas hati dan akan keluar satu keputusan ataupun perintah berdasarkan pembuktian dah dibuat tadi. Itu adalah proses-proses yang berlaku di mahkamah lah berkenaan dengan atas pencarian. Okay, di sini saya sertakanlah contoh-contoh kes yang berlaku. Ada banyak kes sebenarnya, tapi kat sini saya nyatakan dua lah. Antara contoh kes atas pencarian, yang pertama kes di Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan Pahang di hadapan Yang Arif Muhammad Yusof Ghani, Tuan Muhammad Yusof Ghani, antara plaintiff pemohon iaitu Zaliha Ali lawan Osman Muhammad Ismail Siddiq. Okay, harta yang dituntut adalah sebuah rumah yang di atas nama suami 1/1 bahagian. Okay. Dan tempoh perkahwinan selama 45 tahun, kemudian bercerai. Okay. Dan mempunyai 11 orang anak. Isteri seorang suri rumah tidak bekerja. Jadi isteri nak menuntut harta sepencarian di atas rumah 1/1 bahagian nama suami. Okay. Dan dalam kes ini keputusan hakim adalah setengah bahagian adalah jatuh kepada isteri sepencarian dan setengah lagi adalah kepada suami. Okay. Disebabkan apa?
Sebabkan tempoh perkahwinan yang harta tu diperolehi dalam tempoh perkahwinan yang sah dan sumbangan isteri menjaga rumah dan anak yang masih di bawah umur. Itu antara alasannya lah. Kadar setengah bahagian kepada isteri tersebut. Okey, seterusnya, kes yang kedua adalah berdasarkan kes Mahkamah Tinggi Shah Alam di hadapan Yang Arif Tuan Salihan Haji Yatim. Okey, antara Azizah Musa lawan Raja Kumaran Abdullah. Hartanya adalah sebuah rumah dan kereta kancil. Kedua-duanya nama suami. Okey, berkahwin selama 26 tahun kemudian bercerai. Hakim memutuskan harta sepencarian rumah tersebut jatuh 30% kepada isteri dan 70% adalah suami. Dan kereta pula 15% isteri dan 85% suami. Ini kerana isterinya tadi pada isterinya ada sumbangan langsung iaitu berbentuk membayar deposit ataupun penyanggaan ubah suai rumah semasa tempoh perkahwinan tersebut dan dianggap sebagai sumbangan langsung lah. Dan kereta tu pula walaupun nama suami bagi pada isteri pakai dan dalam tempoh isteri pakai itu selenggara dan baik pulih semua ditanggung oleh isteri. Jadi kat situ isteri ada takat sumbangan ke atas kereta tersebut. Itu yang menentukan bahagian isteri ke atas kenderaan. Okey, itu antara. Dan kes-kes lain juga ada yang diputuskan. Dan kes harta pencarian ni sebenarnya bergantung kepada pembuktian kita di mahkamah. Sekiranya kita boleh buktikan betul ada takat sumbangan, memang kadar itu akan dapatlah. Cuma kadarnya berbeza-beza, tidak semua kes statik ataupun sama nilainya yang ditentukan oleh mahkamah. Ada kes yang sebelum ni kadar awal yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah, contoh kes Ainul Madiah lawan dengan Razman atau Ramzat. Okey, yang tu pada peringkat awal Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan isteri hanya dapat 8 point something% dan kemudian lebihnya adalah 91% adalah bahagian suami. Namun kes ni dimohon dirayu semula dekat Mahkamah Rayuan dan seterusnya. Isteri tadi dapat 25% atas pencarian dan bakinya adalah suami. Itulah antara kes-kes yang berlaku. Dan sebenarnya kes atas pencarian ini banyak dan cuma kalau kita tahu harta sepencarian ni kalau nak tuntut sekiranya berlaku dalam 3 keadaan tadilah, perceraian, kematian dan poligami. Dan kalau berlaku kematian sebaiknya dinasihatkan supaya kita tuntut dulu atas pencarian sebelum proses faraid atau pembagian harta dilaksanakan. Kemungkinan kita takut dah bagi harta secara faraid, takut nanti kan baru kita nak tuntut atas pencarian, harta pun dah tak ada lagi. Macam itulah. Okey. Itu saja pembentangan daripada saya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.